Baik, kembali dalam cerita di sebalik berita. Okey, untuk waktu ini dan di segmen kedua ini kita nak fokus kepada khususnya melihat pada perkembangan semasa itu melihat kepada COVID-19 yang mana seperti apa yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin yang mana menggesa untuk warga emas untuk segera mendapatkan vaksin dos penggalak COVID-19 menjelang bulan Ramadan nanti. Ini selepas melihat kepada rekod yang dilaporkan iaitu 105 kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan pada semalam. Menerusi perkongsian di Twitternya, Khairy memaklumkan ketika ini kapasiti hospital dan juga unit rawatan rapi ICU masih terkawal, namun beliau juga mahu kadar kematian terkawal. Dan berdasarkan graf yang dikongsikan, jelas menunjukkan warga yang tiada vaksinasi atau yang tiada dos penggalak amat berisiko tinggi meninggal dunia akibat COVID-19, dan beliau menggesa orang ramai untuk merayu dan juga memujuk ibu bapa masing-masing untuk mendapatkan dos penggalak. Dan pada masa yang sama, beliau turut menjelaskan pada ketika ini mungkin warga emas tidak ke mana-mana, namun pada bulan Ramadan nanti pasti akan menjalankan ibadah di masjid dan juga surau. Justru beliau menasihatkan agar warga emas dilindungi dengan dos penggalak dengan kadar yang segera. KKM melaporkan 105 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 setakat tengah malam tadi, menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan pandemik kini berjumlah 34,099 orang. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh sebentar nanti saya nak bersama dengan Profesor Madar Dr. Malina Osman, tapi saya nak bawakan kepada anda ke touch screen kami untuk melihat kepada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Memang sukar ataupun kurang senang untuk kita berbincang dan juga membawakan diskusi berkaitan dengan kadar kematian ataupun jumlah individu yang maut ataupun meninggal dunia akibat COVID-19, tapi ini adalah realitinya. Dan seperti graf yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri, kalau kita lihat daripada segi perbezaan dan juga perbandingan daripada kategori umur, jelas nyatanya kalau diikutkan daripada peringkat umur daripada 50 tahun hinggalah ke atas, sudah tentu ini adalah kumpulan ataupun kelompok umur yang begitu paling terdedah ataupun paling berisiko bila mana kita bercakap tentang akibatnya kematian disebabkan oleh COVID-19. Kalau diikutkan paling tinggi disebutkan pada kelompok umur 80 tahun ke atas, tidak divaksinasi, tidak menerima vaksin adalah begitu tinggi berbanding dengan yang lengkap divaksin dan juga lengkap divaksinasi dan juga dos penggalak. Kalau boleh juga pada waktu ini saya nak bawakan dan juga tunjukkan kepada anda, kita melihat kepada portal COVID Now yang mana KKM juga merekodkan dan juga mengumpul data-data kalau diikutkan kematian mengikut kumpulan umur. Seperti tadi dibandingkan antara 4 kumpulan umur 0 hingga 11 tahun, 18 ke 59, 12 ke 17 dan juga 60 tahun ke atas, sudah tentu yang paling turun naik dan juga curam dan juga naiknya ke atas itu sudah tentu bagi kategori umur 60 tahun ke atas. Yang ini. Ini adalah graf yang ditunjukkan turun naik dan juga begitu mencanak naik kembali, iaitu bagi kelompok warga emas iaitu 60 tahun ke atas. Dan kalau kita lihat secara statistiknya berdasarkan peratusan, kalau melihat kepada seminggu yang lepas, kalau diikutkan kumpulan peringkat umur juga, kita akan melihat kepada bagi warga emas 50 tahun ke atas, kita akan lihat peratusannya begitu tinggi kalau kita rekodkan dan juga kita lihat kepada kadar kematian. 11% bagi 50 tahun ke atas, 19% bagi 60 tahun ke atas, 24% bagi 70 tahun ke atas dan paling tinggi 80 tahun ke atas merekodkan jumlahnya 32.1%. Kalau ditukarkan daripada peratus kepada angka mutlak, jumlah untuk seminggu yang lepas sahaja untuk umur ataupun warga emas yang berusia 80 tahun ke atas adalah 176, 70 tahun 133, 60 tahun adalah 104. Kalau kita tambah tolak, lebih kurang hampir 400 warga emas lebih
lebih kurang 400 warga emas untuk tempoh seminggu yang lepas saja direkodkan ataupun diklasifikasikan sebagai kategori maut dan juga meninggal dunia akibat COVID-19. Baik, untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam daripada UPM. Prof, ini adalah realitinya berdasarkan data dan juga statistik yang dikongsikan oleh KKM. Mungkin ini bukan perkara baru yang kita bincangkan dan juga yang kita ingin beri tumpuan. Mungkin pada waktu ini kita lebih kurang ada 2 minggu lagi kita akan menuju kepada peralihan fasa endemik. Lebih kurang 3 minggu lagi masyarakat Melayu dan juga umat Islam akan menyambut ibadah puasa. Mungkin pada waktu ini sedikit pandangan Prof melihat kepada satu trend peningkatan kematian membabitkan warga emas dan juga keadaan dan juga realiti semasa berkaitan dengan warga emas yang mungkin belum lagi mendapatkan dos penggalak. Okey, berdasarkan fakta yang telah Fauzi bentangkan tadi, apa yang saya boleh simpulkan ialah keadaan yang melibatkan warga emas pada ketika ini agak membimbangkan. Dan satu lagi ialah kita dapati bahawa saranan pihak kementerian sejak Disember lalu untuk menyeru kepada semua warga emas segera mendapatkan vaksin penggalak masih belum lagi mencapai proportion ataupun kadar yang kita harapkan. Sebabkan ramai di kalangan mereka terdedah kepenyakitan sehingga membawa kepada kematian. Jadi pada pendapat saya ini adalah merupakan satu keadaan yang agak mencemaskan, yang mana kita sekarang ni ada lagi tinggal berbaki 2 minggu lagi sebelum kita berubah kepada fasa peralihan endemik. Dan kita perlu untuk melakukan semua langkah-langkah bagi melindungi golongan warga emas, terutamanya bagi membolehkan mereka selamat dan terlindung apabila kita membuka lebih banyak sektor pada fasa peralihan endemik nanti. Jadi sehubungan itu, pada pandangan saya semua kita perlu bersama-sama berganding bahu bagi membolehkan individu warga emas ini dapat segera tampil ke hadapan ataupun kita datang ke tempat mereka bagi membolehkan mereka segera untuk divaksin dengan vaksin penggalak. Prof, berbeza sekali kalau kita melihat kepada kejayaan program imunisasi COVID-19 PIK yang membabitkan warga emas. Ramai warga emas ataupun ibu bapa yang sedar ataupun cakna betapa pentingnya untuk mengambil vaksin pertama dan juga dos pertama dan juga dos kedua. Tetapi berbeza sungguh kalau kita melihat kepada apa peratusan yang dikongsikan melihat kepada dos penggalak. Mungkin pada waktu ini apa cara untuk kita galakkan lagi? Sebelum ini ada beberapa pakar juga menasihatkan untuk seperti program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC perlu digerakkan semula untuk mendekati kelompok warga emas ini untuk sedar dan juga cakna pentingnya ambil dos penggalak ni, Prof. Okey, saya ingat ada beberapa kaedah yang kita boleh kemukakan untuk dilaksanakan. Yang pertamanya ialah semua ahli keluarga yang mempunyai warga emas perlu segera tampil untuk membolehkan semua warga emas ini segera untuk divaksin. Itu yang pertama, maksudnya anak-anak dan siapa sahaja, mungkin jiran tetangga, mereka yang dekat dengan warga emas mengambil langkah-langkah yang relevan lah bagi membawa mereka untuk segera divaksin. Yang kedua, di pihak logistik ataupun kesihatan, klinik kesihatan, sekiranya warga emas ni datang untuk mendapatkan rawatan lain, mereka boleh terus divaksin tanpa melihat kepada sebarang keadaan-keadaan yang mungkin akan melewatkan lagi, tapi dalam masa yang sama memastikan keadaan klinikal semua adalah stabil dan mereka tidak mempunyai masalah-masalah yang mungkin menyebabkan mereka tidak boleh divaksin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berpendapat juga masyarakat sekeliling, persatuan bukan kerajaan dan juga mereka yang dekat dengan warga emas ni. Saya bagi contoh masjid ataupun persatuan bukan kerajaan yang melibatkan warga emas, sebab bila dah berusia biasanya mereka akan melakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Jadi persatuan-persatuan ini ataupun masjid dan juga mana-mana organisasi yang ada di kalangan mereka merupakan warga emas dan juga parti-parti politik pada pandangan saya juga boleh mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan di kalangan ahli-ahli mereka untuk segera divaksin. Dan di samping itu juga pada pandangan saya YB terutamanya wakil parlimen ADUN dan juga mereka yang merupakan individu tokoh dalam masyarakat boleh menggerakkan jawatan kuasa kampung, ketua-ketua kampung untuk bersama-sama dalam konteks
menyeragamkan ya aktiviti di lapangan bagi membawa semua warga-warga emas ni yang perlu divaksin untuk segera divaksin. Pada pandangan saya kita perlu melakukan banyak kolaborasi di sini sebab kalaulah kita mengharapkan apa yang sedia ada ni agak sukar juga sebab di kalangan mereka sudah ada persepsi tersendiri dan kalau kita biarkan mungkin agak sukar dan ini memerlukan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Okey, baik. Prof, kita lebih kurang dalam kurang pada 1 minit ini mungkin nasihat Prof untuk orang ramai, anak-anak untuk memujuk dan juga merayu untuk warga emas untuk segera ambil dos penggalak. Kita nak kita lebih kurang dalam 2 minggu ataupun 3 minggu lagi. Kita tak naklah, kalau bolehlah kita nak berpuasa ataupun menjalani ibadah puasa dengan tenang, nak beraya dengan secara normal ataupun lebih tenang. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit nasihat Prof untuk warga emas dan semua yang mungkin masih lagi belum mendapatkan tarikh temu janji dos penggalak ini. Okey, kalau kita perhatikan kita sudah 2 tahun ya berturut-turut ya meraihkan Ramadan ya berjauhan dengan keluarga, meraihkan Aidilfitri juga sedemikian. Dan kita ingat pada tahun lepas di waktu hutang Ramadan ya kita mengalami keadaan yang agak begitu kritikal pada ketika itu sehingga menyebabkan berlakunya PKP ya dan menyebabkan kita tidak boleh meraihkan Aidilfitri seperti mana yang kita harapkan. Jadi dengan keadaan yang mana Ramadan semakin dekat dan kita tahu pada bulan Ramadan adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita perlu pastikan ya warga emas kita, ibu bapa kita, orang tua kita semua terlindung dari mendapat sebarang potensi jangkitan yang mungkin akan memudaratkan. Jadi saya merayu kepada semua, bantulah ya warga emas kita, ibu bapa kita, siapa-siapa warga emas yang dekat dengan kita untuk segera mendapatkan vaksin. Ambillah cuti. Kita mampu sebenarnya untuk melakukan dan membuat sedikit pengorbanan bagi membolehkan mereka itu dilindungi. Okay, baik, terima kasih Profesor Mada Dr. Malina Osman. Prof adalah pakar kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatik Universiti Putra Malaysia yang mana berkongsi pandangan untuk melihat kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin yang mana menggesa warga emas untuk segera mendapatkan dos penggalak apabila menjelang Ramadannya nanti kerana ini selepas rekod ataupun kadar kematian direkodkan untuk semalam sahaja untuk warga emas dilaporkan adalah untuk kes kematian secara keseluruhannya adalah banyak 105 kes kematian yang direkodkan semalam saja. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di sebalik berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.